anda di luar sana, pelayar-pelayar FB yang sedang menonton Bicara Nasional Pilihan Raya Negeri Johor. Baik, saya Iman Nur Hizam selaku host ataupun moderator untuk kita punya sesi pada hari ini. Dan bersama-sama saya adalah orang kata pimpinan-pimpinan mahasiswa, rakan-rakan saya yang daripada dulu sehingga kini bersama-sama dalam perjuangan Barisan Nasional secara makronya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak orang kata memberikan sedikit introduction kepada mereka dan bertanya khabar lah tentang khabar sebab lama tak jumpa diorang ni semua. Tanya sikit lah, belah kiri dulu. Naim Rehman nama beliau. Dan beliau merupakan Dewan Muda Johor punya perwakilan untuk kali ni, betul? Betul. So, apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Macam inilah yang nampak. Oh, macam ni? Sihat? Macam inilah sihat. Alhamdulillah. Terbaik. Terima kasih Naim datang. Sama-sama. Berlari-lari tadi. Itulah rushing. Baik, terima kasih. Naim, thank you so much. Beliau juga merupakan BNYB Johor secara khususnya Dun mana? Parlimen Tenggara. Kita jaga Parlimen. Parlimen Tenggara. Kita jaga Baik, Parlimen dengar tak? Tenggara. Kita jaga Parlimen, bukan Dun kecil sangat. Allah Akbar. Bukan macam tu. Baik, Naim, thank you so much. Di sebelah kiri Naim pula adalah saudara Mubarak Kunyi, Presiden UMNO Siswa Malaysia ataupun nama lainnya adalah Kelab Mahasiswa UMNO Malaysia. Selamat datang, Barak. Terima kasih Iman. Thank you so much for coming. Alright. Ini pun tadi berlari juga. Sebab kita nak memberikan penjelasan, perkongsian sedikit sebanyak pada penonton dan pengundi di luar sana. Betul, terutamanya pengundi-pengundi di negeri Johor. Ya betul. Tapi Barak, baju tu nampak macam menarik lah. Of course. Cuba baca sikit. Muda pilih kestabilan masa depan. Yes. So itulah apa yang anda perlu buat. Betul Betul. Okay. Thank you so much Barak. Jadinya sekarang kebelah kiri Mubarak pula adalah saudara Irfan Fikri yang merupakan pengasas dan juga presiden YNC Youth Nation Club. Selamat datang. Baik, terima kasih Iman. Thank you so much for coming. Saya tak berlagi, saya mengesok tadi. Tapi macam dah pernah nampak kat banyak kali. Macam pernah nampak, insyaAllah, insyaAllah. Baju tu lawa juga. Itulah. Terima kasih BNCOM sebab sponsor baju. Saya datang tadi, baju saya kena kopi. Baik, tapi kita ada air sikit boleh minum-minum. Baik. Ini sambil-sambil lah kita. Baik, kepada anda semua, kita pada hari ini ingin bincangkan tentang dua perkara yang saya rasa rapat dengan anda semua, rapat dengan kita semua, terutamanya anak muda, iaitu tentang isu-isu politik yang berkaitan dengan anak muda serta tentang isu-isu semasa yang mungkin kita boleh sentuh serba sedikit. Okay, nak keep the ball rolling lah. Nak first tanya tentang orang kata hipokrit dalam politik dan juga Pakatan Harapan hipokrit. So, what do you say to that statement? Siapa nak start dulu? Okey, tak apalah. Terima kasih. Semua masing-masing kan. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih pada Iman dan BNCOM atas jemputan untuk saya bersama dalam Bicara Nasional Pilihan Raya Negeri Johor. Jadi bila kita sentuh soal hipokrasi ataupun penipuan Pakatan Harapan maupun kita kira muda pada hari ini pun penuh dengan hipokrasi, yang mana kalau kita boleh lihat Pakatan Harapan ni dah jelas. Saya tak perlu sebutkan. Kalau saya nak sebut banyak dari sudut hipokrasi manifestonya, janji-janjinya yang pernah dijanjikan kepada rakyat secara keseluruhan, rakyat kebanyakan. Dan kemudiannya bila kita lihat pentadbiran Pakatan Harapan sepanjang 22 bulan sahaja, berapa banyak hipokrasi yang berlaku. Dari sudut kalau kita boleh sentuh soal pendawaan terpilih, pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin UMNO yang lompat dilepaskan daripada pendawaan. Jadi kita boleh lihat pelbagai hipokrasi. Dan hari ini bila kita tengok soal, bila bercakap soal parti muda pun, permulaannya baru nak masuk pilihan raya pun kita dah nampak pergerakan awalnya dijanjikan kepada orang muda akan menjadi third force. Maksudnya gerakan third force orang muda. Yang akhirnya hari ini orang muda yang bersama dengan muda rasa tertipu. Kita boleh lihat di platform social media bagaimana ada satu orang panggil wave yang dibawa oleh ahli muda sendiri, yang mana dengan hashtag batal keahlian muda. Kerana mereka kecewa dengan pimpinan muda pada hari ini, kerana dulunya mereka dihidangkan, dijanjikan dengan satu politik baru, politik matang, politik yang lebih muda. Namun hari ini kemasukan mereka dalam pilihan raya negeri Johor adalah bersama dengan Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin yang mereka sendiri kata lebih tua. Jadi apa perubahan yang nak dijanjikan? Dan baru masuk pilihan raya negeri sudah ada percanggahan sesama mereka. Percanggahan pada statement mereka sendiri. Ada muda sendiri, antara ahli muda, dan hari ini muda dengan PKR, yang mana PKR bersama dengan Pakatan Harapan.
berlaku pertembungan. Betul. Jadi bagaimana kita nak menjamin sebuah kerajaan yang stabil daripada Kumpulan yang tidak stabil. kumpulan yang menjanjikan kestabilan kepada kita dalam keadaan parti mereka sendiri belum settle down. Jadi itu mungkin untuk peringkat awalnya sedikit saya sebut, mungkin kawan-kawan yang lain boleh tambah. Betul. Kita ada dua lagi. Saya suka dengan apa yang Barak cakap tadi, iaitu tentang muda ni cakap tak serupa bikin lah. Yes. Kata senang je, cakap tak serupa bikin. Kata ini perjuangan untuk orang muda dan sebagainya. Tapi bila pertengahan jalan sekarang ni, baru start lah orang kata. Baru masuk dia satu, dah buat perangai macam ni. Ya, So, yang lagi menarik minat itu adalah apabila muda bercanggah kerusi dengan PKR. So, mana sifat kebersamaan mereka, macam mana dia nak duduk berbincang nanti jika mereka diberikan mandat dan sebagainya. Yes. So, macam mana nak masuk? Saya suka nak sentuh dalam konteks percanggahan ni. Kalau kita tengok, dia ada satu rentetan cerita yang panjang, kan. Awalnya statement dia punya presiden lah, Syed Saddiq, kan, di apa orang kata, Don Tiram. Dia hentam kawan dia sendiri, dia minta maaf. Keduanya Parti Muda Kedah buat poster, yang mana dekat poster tersebut dia hentam kawan dia sendiri, Pakatan Harapan. Jadi ini adalah rentetan-rentetan yang kita nampak dalam konteks tersebut tak ada kestabilan yang dijanjikan. Walaupun sekarang kita nampak Pakatan Harapan, Perikatan Nasional menghentam naratif yang dibawa oleh Barisan Nasional, yakni kestabilan. Dalam ceramah Syed Saddiq, dalam ceramah Anwar Ibrahim, masing-masing menghentam kestabilan yang konon yang dibawakan. Tapi kalau kita tengok balik beberapa hari lepas, kita punya Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, ada menyebutkan bahawa BN sekarang dah berbeza. Kita dah tak gunakan politik adu domba, politik memfitnah. Dan kalau kita tengok calon-calon yang dibawakan oleh Barisan Nasional sendiri, 25% adalah calon wanita muka baru. 70% adalah calon-calon yang orang kata fresh. Walaupun daripada 70% tu ada muka baru yang mungkin sedikit berusia, tapi ini jaminan yang dibawakan oleh Barisan Nasional. Bukan hanya omong kosong lah orang kata, ataupun dalam bahasa cantik saya suka sebut, bukan janji tapi bukti. Wah, saya rasa itu satu benda sangat sedap tu bila kita cakap. Barisan Nasional bukan berikan janji semata-mata, tapi memberikan bukti depan mata. Betul. Wow. Okey, kita boleh buat rhyme sikit sini. Okey, Ivan, saya tertarik bila nak cakap tentang apa tu tadi, peratus-peratus tu. Apa 70%, 80%. Macam apa pandangan ataupun boleh cerita sikit? Itu satu kan saya senaraikan 3 fakta menarik berkenaan dengan pencalonan, dan saya nak relate lah berkenaan dengan hipokrasi yang Iman ketengahkan tadi. Kita tahu diumumkan oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Johor dan juga Pengerusi Barisan Nasional Negeri Johor, Datuk Asni, kata 80% calon Barisan Nasional pada kali ini latar belakang pendidikannya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, 80% calon kita adalah di bawah 55 tahun, dan 70% seperti mana yang Naim dan Iman sebut tadi adalah calon muka baru. 25% daripada keseluruhan adalah calon wanita. Antara yang teramai sebenarnya kita menyenaraikan calon wanita, dan paling baik sekali yang mengamalkan politik muda. Kita sebenarnya 26 tahun calon termuda datangnya daripada Barisan Nasional, daripada parti MCA. Yang mana betul, saya suka apa yang Naim sebut tadi. Kita tak menjanjikan apa-apa, tapi kita membuktikan sesuatu. Kita tak ada kata A, kita tak boleh buat. Kita tak kata pun ada A, tapi kita sajikan A kepada rakyat. Itu Barisan Nasional, sebuah parti yang kita memang tahu track recordnya baik. Dan Barisan Nasional ni sudah berubah, sudah berevolusi, dan peremajaan parti yang dilaungkan sejak sekian lama akhirnya berjaya dibuktikan sedikit demi sedikit. Orang kata Rome was not built in a day. Begitu juga untuk parti yang dah lebih 70 tahun bertapak di bumi Malaysia ini. Kita dalam era perubahan, dan perubahan ini kita buktikan satu demi satu. Ini bukti kami tidak hipokrit sebagaimana blok-blok sebelah sana. Dan saya suka satu, mereka dua sebut pasal Pakatan Harapan. Kita ada lagi satu yang bapa hipokrit Malaysia. Silakan. Yang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Ataupun saya suka sebut, kenapa saya kata hipokrit? Perikatan Nasional ni tapak pelupusan sampah UMNO sebenarnya. Tu terang cakap tapak pelupusan sampah UMNO. Ahli parlimen saya sendiri ada dalam tu. Melompat. Yang mana satu tu? Cuba cerita. Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dah melompat. Dia tikamnya pula kita. Ini hipokrit. Kenyataan beliau pada tahun
2018, 2019, saya tak ingat, pada Perhimpunan Agung UMNO. Sidang media Kini TV. Siapa yang melompat daripada UMNO, mereka ni pengkhianat. Itu kata beliau. Pada Perhimpunan Agung 2018. Kemudian beliau melompat. Bila melompat, pihak yang Melaka itu kita tengok apa? Ini adalah satu penghijrahan daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Hai. Oh, banyak pening. Oh, ini orang. Ini kalau dulu Datuk Seri Sami Velu ada, dia kata ini orang kita hantar pergi matahari. Back to Iman. Baik, thank you so much. Itulah kita nampak bukan setakat hipokrasi tapi pengkhianatan Betul. oleh non BN. Ya. Orang-orang yang bukan Barisan Nasional. Betul. Iaitu merangkumi Perikatan Nasional. Dah lah kopi ori. Lepas tu tiru semua benda. Betul. Lambang dia warna ditiru. Apa dia punya nama pun dah lebih kurang dan sebagainya. Betul. Dan juga apabila kita katakan tentang pengkhianatan ini adalah satu sangat sinonim dengan orang pembangkang. Cuba nak sentuh sikitlah Barak. Mazli Malik ada buat pantun tak jadi tentang orang kata-kata ni. Macam mana tu cerita sikit? Nak bercerita tentang pantun tu. Bukan sebab pantun lah. Pantun tu berkenaan dengan kata. Tapi dalam keadaan dia berpantun tu, dia tak sedar keadaan diri sendiri daripada mulanya dengan bersatu, kemudiannya menjadi antara penaja. Penaja bersama pejuang dan kemudiannya bersama dengan PKR pada hari ini. Dan kononnya mungkinlah kita tak tahu dengar-dengarnya dia calon menteri besar. Orang Johor nak ke Mazli Malik ni jadi calon menteri besar, jadi menteri besar Johor? Yang mana pada pilihan raya umum yang ke-14 pernah janjikan kepada rakyat di Simpang Renggam tol nak dihapuskan, janjikan kepada rakyat di Simpang Renggam nak bina satu trek motosikal kepada orang muda, janji nak baiki futsal di Simpang Renggam. Ini antara isu yang saya terima daripada orang tempatan di Simpang Renggam. Jadi adakah individu seperti ini yang kita nak angkat menjadi Menteri Besar Negeri Johor? Jadi itu antara isu-isu yang saya terima lah. Jadi soal kata ni, orang-orang yang berada dalam PKR, berada dalam Perikatan Nasional paling ramai. Kata-kata politik. Betul. Yang mana orang-orang inilah yang membuatkan rakyat pengundi muak dengan politik. Betul. Maksudnya politik tak ada masalah. Politik is right. Cuma pemain-pemain politik ni yang membuatkan politik itu kotor dan membuatkan politik ini buat orang pengundi dan rakyat ni muak. Betul. Jadi siapa yang membuatkan perkara ini memualkan? Mereka-mereka inilah. Kalau perkara itu tak berlaku, saya yakin dan percaya kita boleh hidup zaman macam sebelum 2018. 60 tahun pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional tak pernah berlaku keadaan seperti ini. Politik tidak stabil, ekonomi tidak menentu, tapi puncanya Mei 2018. Kita tak salahkan pengundi. Tak salahkan pengundi. Sebab pengundi dihidangkan dengan bulan dan bintang. Betul. Kalau kita berada di kedudukan itu, saya time tu belum boleh mengundi. Sama Ini first lah time. kita. Sama. Ini first time voter. Betul. So bila waktu keadaan itu, Sama. kalau saya dihidangkan dengan janji-janji PTPTN dihapuskan, kita dijanjikan dengan tol dihapuskan, Betul. pendidikan percuma, pelbagai janji yang dihidangkan kepada golongan muda. Betul. Jadi saya tak salahkan kawan-kawan saya. Siapa je tak nak? Kalau nak bagi free, betul tak, Mat? Betul. Jadi kita ambil lah. Tapi at that time bagi saya, orang muda sekarang dah sedar. Dah sedar tu maksudnya kita dah tahu. Dia ada hikmah lah. Hikmah berlaku pada Mei 2018. Rakyat dan orang muda sekarang dah boleh menilai. Dia dah tahu kerajaan pentadbiran Barisan Nasional macam mana, Pakatan Harapan macam mana, Perikatan Nasional macam mana. So now diorang dah boleh menilai tiga-tiga pentadbiran parti-parti berikut ni. So now adalah masa untuk mereka buat pilihan. Kita dah boleh lihat dari siri pilihan raya. Cuma pilihan raya negeri Johor ni mungkin ada sedikit berbeza. Kemasukan undi automatik, undi 18, kehadiran parti muda itu sendiri yang kita pun tak tahu bagaimana penerimaan pengundi dan orang muda sendiri. Hari ini mungkin kita lihat orang muda bersama dengan muda, tapi pada hakikatnya saya lihat tidak. BN pun ada barisan orang muda. Betul. Ada dalam parti-parti lain pun ada penyokong-penyokong orang muda. Dia tak semestinya muda. Sebab tu saya pakai baju ni. Sebab muda bukan milik dia orang. Betul. Kita pun orang muda. Jadi orang muda seperti kita dia lah yang pilih kestabilan demi masa depan. Betul. Jadi mungkin itulah sedikit. Saya rasa itu satu benda yang saya rasa sangat-sangat bermakna bila kita cakap tentang muda itu bukan milik dia orang. Muda itu adalah milik kita, kepada anda, generasi-generasi anak muda. Betul. Kita lah muda. Kita bukan parti muda, bukan milik Syed Saddiq dan sebagainya dan rakan-rakan konco-konconya. Tapi muda itu adalah satu generasi, iaitu generasi kita. Dan itu adalah sangat penting untuk kita fahami dan telusuri betapa pentingnya apakah matlamat dan apa yang ingin kita capai. Baik,
Naim, nak tanya sikit tadi tentang Mazli Malik lah kita cakap kan. Tentang pengkhianatan, tentang hipokrasi dan tentang adakah ia sebenarnya bila kita cakap tentang pengkhianatan dan hipokrasi ni, Mazli Malik, YB Mazli Malik ini merupakan orang yang mengkhianat dan hipokrit apabila dia inginkan juga seat di DUN. Padahal dia dah parlimen. Tak rasa macam tu? Apabila kita bercakap tentang konteks tersebut, saya tak rasa ini kali pertama pemegang kerusi parlimen bertanding juga di DUN. Sebelum ni ada juga yang memegang, saya tak nak sebut nama, saya jenis tak suka mention nama, tapi Saya ada. sebutkanlah. Di Melaka ya. Ya. Ah. Jadi hal ini membuatkan saya mengambil inisiatif berkecuali. Ini bukan soal tamak, tapi ini soal mungkin kemampuan dan apa yang ingin dibawa pada masyarakat setempat sekiranya dibawa. Tapi macam Barak cakap tadi lah, saya panggil Barak minta maaf kalau tak selesa. Macam Barak cakap tadi, janji-janji sebelum ni pun tak ditunaikan ketika 2018. Orang yang sama kemudian nak bawa janji baru di DUN layang-layang. Yang mana kita pun tak dengar lagi apa janji-janji yang akan diberikan. Tapi pastinya untuk tarik pengundi, Tak dia akan percaya tak percaya dah. Cuma bila tadi bercakap tentang undi 18, saya ni adalah orang kata berkobar-kobar. Orang kata salah seorang penggerak dan pembawa yang suka nak memperkenalkan pendidikan literasi politik kebangsaan. Jadi bila mana kita bercakap tentang orang muda, kita bercakap tentang pengundi baru 18 hingga 21, saya melihat satu kepentingan. Tidak kira daripada parti mana, saya yakin bahawa sistem pendidikan politik di negara Malaysia khususnya dalam kurikulum sekolah menengah harus ditambah baik. Sebab apa? Walaupun pada 21 Januari yang lepas, PM kita ada mengumumkan guru dibenarkan berpolitik. Tapi sehingga sekarang, tak ada apa-apa surat perkeli ikhtisas dikeluarkan oleh KPM. Secara bertulis lah. Ya, KPM di bawah siapa? Di bawah parti mana? Dan kalau kita nak relate dengan Esko Pendidikan Negeri Johor sebelum ni, juga di bawah parti mana? Betul. Dan untuk makluman, Perikatan dalam terima kasihlah sebab sebut walaupun saya tak suka mention. Saya tak boleh tahan. Kita kena sebut. Saya tak boleh tahan. Dalam akhbar berita harian, saya tak ingat tarikh bulan lepas, Ya. mengenai pandemik COVID-19 di mana 3M, kadar 3M kemahiran di negeri Johor menurun. Cuba cakap sikit 3M tu apa? Membaca, menulis, mengira lah sahabat-sahabat. Mungkin ada yang tak Orang kurang ingat arif 3M tinted. mengenai perkara ini. Walaupun ada orang kata bukan Johor sahaja yang menurun, tapi menurut data tersebut Johor antara penurunan dari segi konteks 3M yang paling teruk antara negeri-negeri lain. Sudahlah kita dalam konteks ekonomi daripada 1, 2 turun 6 hingga 8. Takkan pendidikan pun kita nak membuatkan generasi warga muda di Johor ini menjadi the lost generation, generasi yang hilang. Jadi untuk itu bercakap tentang muda, orang muda, saya faham kurikulum silibus ini perlukan konteks lama yang masa yang panjang untuk kita gubal, untuk diimplementasikan. Betul. Walau bagaimanapun ini menjadi peranan orang-orang muda yang bukan 18 hingga 20, tapi kita semua menjadi ejen pencorak, ejen kesedaran supaya dapat membantu adik-adik kita ni tak termakan janji-janji manis sebelum ni mungkin yang kita pernah termakan. Sebab saya pun hampir pernah termakan walaupun tak dapat nak mengundi 2018. Jadi itulah, saya rasa serba sedikit kalau bercakap tentang muda dan hipokrasi serta dalam konteks Mazli Malik tadi. Baik, terima kasih. Saya rasa itu satu jawapan yang sangat padu dan jitu. Siapa yang terlepas apa Naim cakap tadi boleh rewind balik lepas ni. Boleh ni? Boleh. Baik, Ipan, kita tadi dah bincang pasal perkara tersebut. Sekarang nak tanya sikit, benda beza sikit lah Ipan. Tentang pelantikan ketika zaman PH dulu, di mana orang yang ada kes dilantik sebagai Menteri Kewangan. Dalam konteks ini adalah Lim Guan Eng. Dan tidakkah itu merupakan satu pengkhianatan dan juga apa orang kata hipokrasi oleh Pakatan Harapan sendiri? Ini saya suka soalan. Terima kasih Man. Okay. Dia rakyat Johor ataupun rakyat Malaysia, kita jangan terkejut dengan puak-puak ni. Ini scheme of things mereka, ataupun kalau dalam arti kata lain saya suka kata ini standard operation procedure, SOP. SOP. Nak duduk dalam Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, mesti ada perangai sebegini. Kan? Undang-undang dan negara ni mak bapak dia punya. Dia buat memang macam mak bapak dia punya. Sebab apa? Sebab mereka yang pertama mengatakan bila kita naik kita akan memartabatkan rule of law. Rule of law ni dengar daripada mula berkempen sampai dia orang menang itulah rule of law. Tapi rule of law ni hanya terpakai kepada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Itu rule of law. Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, kan? Ini rule of law mereka lah. Kita, anak muda saya percaya, kita very transparent. Kita sangat transparent dalam perkara ni. Kalau salah. Kita tidak menyokong kesalahan. Salah laku kita tak menyokong. Tapi kita menuntut keadilan. Betul.
Mereka sewajarnya dilayan seperti mana orang lain. Kalau orang lain boleh bebas seperti biasa, selagi mana tidak dibuktikan kesalahan itu, maka mereka pun layak dilayan seperti seorang manusia biasa. Tapi tidak. Kes ada di parlimen yang melibatkan Blok Barisan Nasional, semuanya dihantar ke mahkamah. Tapi bila berlaku pelantikan Tommy Thomas sebagai contoh, sebagai Ketua Peguam Negara, kes 15 kes drop, termasuk kes Lim Guan Eng. Betul. Dan pelantikan Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan, tak kala kes beliau masih dibicarakan Di mahkamah. di mahkamah pada ketika itu, sebenarnya dah tunjuk. Dia orang ni cakap je. Mereka ni hanya bercakap. Ini saya kata dia punya janji saya selalu cakap, janji politik ni kita tak boleh ambil ringan. Kita anak-anak muda tak boleh ambil ringan. Dia bukan macam abang janji lepas rakam abang delete. Apa dah bagi janji tu? Saya tak pernah bagi lah. Tak pernah bagi janji. Saya tak pernah bagi. Tapi saya pernah dengar kawan saya bagi janji. Bukan yang kat sini lah. Tapi saya nak kata, ini bukan seringan-ringan janji. Apa yang anda katakan perlu dimanifestasikan dalam tindakan. Tapi tidak, kata mereka. Dan rule of law, kita tengoklah apa yang jadi. Jadi respon saya berkenaan dengan pelantikan Guan Eng, ya ini perkara biasa berlaku dalam pakatan mereka. Dan mereka akan sentiasa dan akan terus-menerus mengamalkan amalan ini. Kerana tuan-tuan, tanpa amalan ini rukun. Rukun Pakatan Harapan dan rukun Perikatan Nasional. Tak ada ni, tak wajib, tak sah. Terbatal keahlian. Itu ada baru-baru ni statement daripada bekas Perdana Menteri. Bekas yang mana? Kita banyak, kita ada 3 Perdana Menteri. Ada 3 yang masih hidup. Satu penggal. Masih hidup. Bekas yang baru sebelum ni satu. Tan Sri Mahyudin Yassin. Dia ada cakap tentang haram-haram ni kan? Ya. Apa haram dia? Haram mengundi UMNO Barisan Nasional. Statement daripada dia sendiri. Statement daripada beliau dalam ceramah politik berskala besar. Terang lagi bersuluh, haram. Keluar satu dalil. Saya dah kata, saya dalam... Saya ingat lama je boleh keluar ni. Itulah, jangan risau. Dalam Malaysia ni, kita tak perlu pergi Al-Azhar, kita tak perlu pergi UIA, kita tak perlu pergi USIM untuk dapat pensijilan agama. Masuk Perikatan Nasional, insya-Allah. Kita akan dianugerahkan ijazah sarjana muda palatau agama. Okey. Satu statement daripada Irfan Fikri yang sangat menarik. Kita pun kata nanti quote Irfan Fikri 2022. PRN Johor. Jangan Johor, itu penting tu. Baik, thank you so much. Mungkin nak tanya balik kat Barak lah tentang bila kita kata kes-kes tersebut. Apakah respon Barak pula tentang Tommy Thomas itu sebenarnya? Ini tu pengetahuan semua ni fakta. Apa-apa kita cakap ni semua fakta. Betul. Kita cross check, kita ada research team kita sendiri kat sini. Betul. Yang kita memang identify apakah informasi-informasi fakta-fakta yang betul-betul penting dan itu apa yang kita bawakan kepada anda semua. Jadi untuk pengetahuan semua, Tommy Thomas itu merupakan bekas peguam peribadi Lim Guan Eng. Betul. Pelantikan beliau sebagai peguam negara dan kemudiannya melucutkan kes di mahkamah, tidakkah itu menunjukkan yang terlampau amat tinggi dia punya pengkhianatan intervensi dan tambah pula Latifah Koya yang merupakan SPRM punya chairman pengurusilah pada ketika itu yang bekas daripada PKR punya MPT Majlis Pimpinan Tertinggi PKR Parti Keadilan Rakyat dan juga kiranya partisan. Padahal selama Barisan Nasional memerintah tidak pernah pun seseorang daripada parti politik dilantik sebagai pengurusi SPRM. Apa respon Barak? Jelas, rasa macam Iman dah explain dah tadi. Alamak. Saya explain. Mungkin perkara yang sama lah sebab Iman dah cakap panjang tadi berkenaan dengan Tommy Thomas, Latifah Koya. Perkara tu perkara yang bagi saya semua orang tahu. Kedudukan dan tempat itu mestilah dilihat, mestilah orang yang non-partisan. Bukan non-partisan saja, maksudnya tidak ada apa-apa kaitan dengan mana-mana parti politik. Betul. Ataupun individu-individu dalam politik. Kerana ia akan mendatangkan konflik of interest terhadap stakeholders. Antara contoh SPRM and then peguam negara itu sendiri. That's why apa yang kita boleh lihat bila dilantik Tommy Thomas sebagai peguam negara, semua kes-kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan digugurkan. Dan kita boleh lihat banyaklah isu sebenarnya pada zaman Pakatan Harapan ni melibatkan ISET dan sebagainya. Usaha-usaha untuk
mengganggu gugat kedaulatan negara kita dan agama kita, banyak isu. Dan melibatkan SPRM pun sama juga. Jelas. Bila hari ini tiba-tiba Azam Baki punya isu pun saya tak cakap saya sokong. Tapi pada zaman tu kenapa dia orang tak marah? Kenapa waktu sekarang ni dia orang sanggup sampai keluar berdemonstrasi? Itulah kerja dan ekspertis Pakatan Harapan ni, yang mana kelebihan dia orang jadi pembangkang. Sebab bila mereka jadi kerajaan, mereka beraksi, maksudnya mereka menjalankan fungsi sebagai kerajaan sama seperti macam mereka pembangkang. Betul. That's why tak ada kestabilan. Betul. Sebab mereka lebih tertumpu kepada soal perkara-perkara politik, bukan perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran. Yang mana kalau BN, Barisan Nasional, kalau kita tengok zaman sebelum 2018, kenapa menyebabkan BN ni punca saya lah bagi kita kalah? Itu mungkin benda yang kita muhasabah lah. At that time, sebab apa pun orang cakap kita tak layan. Kita fokus pada pentadbiran kita. Kita fokus pada macam mana kita nak deliver polisi, dasar-dasar yang kita boleh bawa kepada rakyat, kepada pengundi orang muda, kelompok orang muda, B40, semualah. Itu fokus BN. Tapi Pakatan Harapan bagi saya sepanjang 22 bulan, kita tak nampak satu fokus. Dasar ke mana nak bawa negara kita? Apa jaminan buat orang muda ni sendiri? Kita tak nampak. That's why 22 bulan tu banyak isu, banyak isu-isu sensitivity. 22 bulan mereka hanya berpolitik. Kerana mereka keep on respond. Mereka buat satu masalah, buat perkara-perkara yang mengganggu gugat kedaulatan negara dan sensitivity kaum. Banyak perkara yang berlaku. Dan sepanjang 22 bulan tu pun, kalau dulu mereka cakap Barisan Nasional BRIM tu adalah dedak lah, rasuah lah kepada orang muda dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya BN bagi 200.5 kepada mahasiswa, kepada orang muda, dan ia memberi manfaat daripada Pakatan Harapan yang hanya memberikan RM30 e-wallet. Yang akan ditarik balik. That's benda yang kita nampak lah. Sebab apa yang dasar yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum PRU14, bagi saya kita dah jauh ke depan daripada sudut dia orang dulu konon-kononnya GST ni tak bagus dan sebagainya. Tapi sebab GST itulah negara kita berada pada puncak pada waktu dan ketika itu. Tukar kerajaan, tukar polisi, ujungnya mereka sendiri mengiktiraf GST itu lebih baik. Saya student perakaunan. Jadi saya tahu GST ni memang jauh. Kebanyakan negara memang dah apply GST. Jadi bila kita berpatah balik kepada SST, habislah. Itu yang membuatkan apa yang kerajaan pimpinan Mahyadin bagi bantuan banyak kepada rakyat pada waktu dan ketika itu, hasil tu datang daripada Kerajaan Barisan Nasional sebelum tu. Reserve dan sebagainya, waktu diorang habis. Diorang tak nampak, tak ada satu dasar polisi yang nak ada cara nak bawa balik. Maksudnya pendapatan kepada negara, pelabur ke dalam negara. That's why kita kena ambil peluang ni, terutamanya pengundi-pengundi di Johor. Walaupun ni bukan pilihan raya umum, tapi penting untuk negeri sendiri, kerana negeri Johor ni lain. Johor ni ada cara yang tersendiri. Johor ni, kita orang Johor tahu, kita ada pride sendiri. Johor tetap jadi Johor. Negeri Johor ni, Johor ada cara Johor. Itu kalau kita tengok kita punya Datuk Asni, poster boy kita, ini cara Johor. Dan Johor ni dia kurang sebenarnya isu-isu, bukan maksud saya pertembungan, pergaduhan sesama rakyat ni kurang. Maksudnya sesama penyokong ke apa. That's why peluang ni perlu dimanfaatkan, kerana apa juga keputusan pilihan raya umum, pilihan raya negeri Johor ini mungkin boleh jadi referendum kepada pemimpin-pemimpin politik dan juga kepada rakyat secara keseluruhan, bahawa rakyat di negeri Johor mahukan perubahan, mahukan kestabilan, dan hanya Barisan Nasional saja yang boleh menjamin kestabilan masa depan pengundi-pengundi di Johor, khususnya anak muda di Johor, kerana apa yang kita pilih ini akan memberi kesan 5 tahun ke depan kita. Betul. Baik, saya sangat setuju Barak, terima kasih. Dan saya ada 2 perkara yang nak petik daripada sebentar tadi, iaitu yang pertama, PH ini merupakan pakar pembangkang. Dan selama kita belajar di sekolah, di universiti dan sebagainya, orang sentiasa kata leave it to the experts. And biar pakar buat kerja pakar. Jadi Pakatan Harapan terbukti pakar dalam menjadi pembangkang, iaitu cakap omong kosong tanpa perbuatan. Maka biarlah Barisan Nasional teruskan menjadi kerajaan, kerana itulah kepakaran Barisan Nasional. Betul? Kepakaran BN of course on service. On service. Khidmat bakti adalah kelebihan UMNO dan Barisan Nasional. Itu tak ada, bagi saya, tak ada mana-mana parti atau pemimpin ataupun sesiapa yang boleh sangkal. Maksudnya bukan dari sudut pemimpin, saya cakap, bukan sudut ahli parlimen ke apa, tapi parti itu sendiri
Betul. Jasanya, pergerakannya, Strukturnya. kita kena admit lah. Betul. Susah. Even pemimpin parti lain pun akan acknowledge perkara yang sama. Betul. Betul. Thank you Barat. Okay, so sekarang ni kita nak masuk sedikit tentang apa tadi bila Barat cakap orang Johor kan. So Naim ni pun orang Johor. Naim nak tanya sikit lah, apa situasi di Johor ni? Oh, before that sebenarnya bila kata pasal khidmat bakti sekarang ni ketika ini di pantai timur negeri Kelantan dan Terengganu menghadapi banjir besar dan Betul. Barisan Nasional UMNO secara khususnya telah pun menggerakkan segala jentera yang berada di negeri tersebut untuk bantu mereka. Jadi itu membuktikan bahawa UMNO Barisan Nasional sangat-sangat memfokuskan tentang khidmat kepada rakyat. Orang kata politik khidmat yang sentiasa digembar-gemburkan oleh parti-parti lawan yang BN asasnya adalah itu. Baik, itu selingan sedikit lah. Naim, back to you. Macam mana pasal politik di negeri Johor ni, anak muda dan sebagainya. Silakan. Dalam konteks politik di negeri Johor, kita tak nampak apa-apa isu besar sebenarnya yang boleh dimainkan oleh pihak sana. Pihak orang kata pakar lah, yang mana kita akan berikan mandat sebagai pembangkang kepada mereka, insya-Allah. Beri mandat juga kan gayanya. Sebab tu isu-isu yang dimainkan tak habis-habis. Kita kata tentang 1MDB, isu-isu nasional, itu je modal yang boleh dimainkan. Betul. Modal lain dia kata kenapa bosku wajib datang ke Johor, juga kluster mahkamah dan sebagainya. Modal ini diulang-ulang dan ditambah pula dengan naratif kestabilan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bercakap tentang Lim Guan Eng kan viral kan, dalam sehari dua ni dia berucap dengan, saya tak nampak lah penonton-penonton yang ada, mungkin saya rabun ke, kita rabun kan. Tapi dalam video yang viral tu sendiri, Lim Guan Eng bercakap sorang-sorang sebenarnya. Tu video pertama. Kedua, Lim Guan Eng dan seorang calon DAP di negeri Johor yang viral juga kena marah dengan peniaga. Ini juga sedang viral. Jadi kat sini itu baru satu siri parti yang disebutkan. Ada banyak lagi perkara-perkara yang berlaku di negeri Johor yang nampak orang-orang tempatan menolak parti lain selain Barisan Nasional. Dan apabila kita bercakap tentang isu tempatan juga, isu di negeri Johor ni ialah macam sekarang sebagai orang muda, kita boleh kata tentang isu peluang pekerjaan, isu kestabilan dalam konteks gaji dan sebagainya, peluang di negeri Johor itu sendiri. Tapi saya yakin dan percaya 1 Mac ni akan diumumkan manifesto oleh Kerajaan Barisan Nasional, insya-Allah. Kerajaan kita sebut awal-awal lah, insya-Allah, sebagai kerajaan, di mana kita dah dengar-dengar ada, mungkin nak sebut sekarang tak boleh lah, nanti biar disebutkan ketika majlis kelak, yang mana ada beberapa konteks yang akan memberikan kita peluang. Macam yang saya sebutkan awal tadi, BN sentiasa memberikan bukti, bukan hanya janji di mata lah. Baik, saya rasa saya suka sangat benda tu lah. Kepada anda di luar sana mungkin boleh buat hashtag ke BN memberikan bukti. Bukti bukan janji. Bukti bukan janji. Betul. Baik, terima kasih sangat Naim. Saya rasa itu sangat menarik di mana kita cerita tentang PAP memang mentah-mentah ditolak di negeri Johor ni. Betul? Betul. Baik. Fan, nak tanya sikit lah Fan. Bila kita cakap tentang perkara-perkara ini, tentang pengkhianatan dan juga tentang hipokrasi, janji-janji manifesto tidak tercapai langsung. Ataupun mungkin adalah serba sedikit, tapi kebanyakannya tidak pun tercapai untuk manifesto PH yang 100 hari itu. Adakah sepatutnya rakyat Johor ni cuba try test, bagi peluang lagi ke macam mana? Cuba try test. Cuba try test. Baik. Terima kasih Iman. Macam yang Barak sebut, macam Naim sendiri sebut, ini bukan soal undi hari ni, esok dapat barang, esok dapat produk. Betul. Dia kena ingat, nak pilihan raya ni pun kena, yang pertama, kita kalau nak beli barang online, ni saya bagi analogi, nak beli barang online, contoh di Shopee lah. Review. Kita kena tengok review. Kita tengok review star berapa kan. Kalau kita tengok star, kalau PH mungkinlah 1.5 atau mungkin setengah kan. Perikatan Nasional belum ada review. Belum ada bayar lah. Barisan Nasional terbukti starnya baik, reviewnya juga baik. Jadi kenapa kita nak memilih kedai yang tak ada verified, yang tak ada star, yang tak ada review yang baik, sedangkan ada kedai yang ada review yang baik. Lepas tu bila kena scam, kita marah kan. Jadi saya tak kata salah pengundi, tapi sepatutnya kita sebagai pengundi, ini hak kita dalam perlembagaan persekutuan, dah termaktub, ini hak kita. Kita jalankan hak kita, jalankan tanggungjawab kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nak jalankan hak pun secara bijak. Kita kena jadi pemilih yang bijak, jadi pengundi yang bijak. Jadi itu juga, begitu juga manifesto. Kita takut barang order lain, barang sampai lain. Ini yang macam Barak cakap tadi, mereka janji bulan bintang, tapi jangan cakap bulan bintang tu kan. Bayang tak nampak. Betul?
Gelap je masa depan negara masa tu. Bulan tak ada, bintang tak ada. Matahari pun menyorok saya rasa. Memang tak ada apa-apa. Mana kata memang apa yang dijanjikan, diletakkan, ditayangkan kepada kita itu memang semata-mata ilusi sajalah. Jadi kita tak nak orang Johor dah kena dah sebelum ni. Bukan sekadar di Johor, saya sendiri orang Perak. Orang Perak dah kena. Kita dah kena. Jadi tak sikit-sikit lagi kan. Takkan nak test lagi. Kita, dulu kata tak apalah 5 tahun je. Jangan cakap 5 tahun tuan-tuan. 22 tahun pun kita dah cukup tenat. 22 bulan. 22 bulan, 22 tahun. 22 tahun tu. Itu hancur dah semua. Tak, 22 tahun tu ni Tun M punya tahun pemerintahan. Oh, ya. Masa jadi PM keempat. Saya lupa dia minta bersama maaf. dengan parti yang keramai. Masa dia bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional pada ketika itu. Saya idola saya Tun M. Oh, Dulu. kat sekolah dulu bukan main. Betul. Cerita sekolah kat sekolah je, jangan bawa datang sini. Okey, jadi berbalik kepada soal manifesto cuba ataupun tidak. Saya sarankan kepada rakyat Johor, kepada pengundi-pengundi di luar sana, 12 Mac ni penentuan. Di negeri Johor ni saya selalu cakap, ini adalah peluang yang Allah bagi. Diawalkan pilihan raya negeri ini adalah satu peluang. Jadi ambil peluang ini untuk menentukan dan meletakkan negeri Johor kembali kepada landasan yang sebenar. Dulu masa zaman Datuk Khalid sebagai Menteri Besar, dia dah projek dah dekad baru. Dan dekad baru ni tertangguh semasa era pemerintahan Pakatan Harapan yang ada dua Menteri Besar masa tu. Mereka sendiri dalam Pakatan Harapan sendiri dah tak stabil. Kemudian datang kepada Datuk Asni, diteruskan balik ke cemerlangan ni. Tapi ialah nak capai cemerlang selepas ditimpa kegagalan yang amat dahsyat. Yang amat dahsyat. Maha dahsyat. Jenuh lah bang. Kita dah biasa skor A, tiba lingkup sampai F saya cakap tadi. Nak naik semula ke A, dia akan ambil masa. Tambah pula, kita Datuk Hasni ambil alih tampuk pemerintahan semasa pandemik. Ekonominya teruk. Kita punya fasiliti kesihatan diuji dengan sangat hebat. Masa daripada mula-mula COVID kena di negeri Johor, antara kes-kes awal di negeri Johor, kita import daripada Singapura kan, kes antara kes pertama di Malaysia. Kemudian kita ada Delta, kita ada Omicron, wave demi wave melanda, tapi masih lagi mampu mengekalkan kestabilan dalam melaksanakan dasar-dasar pro rakyat. Ini sebenarnya tu saya cakap, this is the track record. Dia review, saya boleh bagi review, semua orang boleh bagi review. Tanyalah Syed Saddiq sekalipun. Tanyalah Muhyiddin Yassin sekalipun. This is a review yang dia kena bagi dan dia kena akui. Datuk Asni do something to the state. Buat sesuatu kepada negeri ni. Jadi tuan-tuan, kita dah ada menteri besar yang baik, kan? Kita dah ada, dan Barisan Nasional meletakkan calon menteri besar yang sama. Yang track recordnya baik macam di Melaka, Datuk Sulaiman, kita meletakkan Datuk Sulaiman ada good track record. Dia juga calon ketua menteri. Di Johor pun sama, Datuk Asni ada good track record. Kita tengok potensi beliau macam mana. Dia adalah calon menteri besar. Kita umum awal. Sebab apa? Kita yakin kestabilan mampu dipacu bila kita ada ketua dan pemimpin yang baik. Datuk Asni adalah contoh pemimpin yang baik. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak beri kepada orang yang menteri besar, calon menteri besar pun tak umum tadi? Barat yang umum. Barat yang umum. Pengurusi Pakatan Harapan tak umum lagi pun siapa calon menteri besar mereka. Mereka tak yakin. Perikatan Nasional, siapa calon? Tak umum lagi. Betul. Sebab apa? Mereka tak yakin. Dan tak tahu pun mungkin. Mungkin tak ada. Mungkin juga pada saya perpecahan tu sangat terbukti lah. Betul. PH ada bendera dia. Dan kemudiannya PKR bendera sendiri. Muda bendera sendiri. Bendera sendiri. Canggah pula tu muda dengan PKR. Macam mana? Perikatan Nasional, PAS, merajuk tak dapat seat. Bertanding atas bebas. Berlaku di negeri Johor. Itu pun perpecahan dalaman parti. Sebab itu, tadi ada kawan-kawan saya, Naim, ada sebut pasal mereka sibuk menguruskan konflik mereka. Sebab itu kita tengok suhu politik pada PRN Johor kali ini sedikit sejuk berbanding negeri Melaka. Negeri Melaka rancak bang. Rancak. Hari pertama mula kempen, hoi bang, terbakar saya. Hari pertama, minggu pertama, penat. Dan saya rasa kawan-kawan saya pun ada bersama di Melaka. Iman sendiri pun ada. Tapi di Johor ini,
tenang is good. Tenang is good. Dan Datuk Asni pun very tenang. Sangat tenang. Jadi itulah reviewnya dah ada. Ingat, order barang tu order betul-betul. Kalau boleh order daripada official store. Barisan Nasional kita dah ada official store kita. Official store kita kestabilan masa depan. Jadi reviewnya dah cukup baik. Dia dah verified dah pun. Jadi belilah daripada kami. Kenapa nak beli daripada kedai lain? Betul. Betul. Saya sangat setuju. Baik, terima kasih Irfan. Dan di situ saya rasa satu rangkuman yang boleh berikan adalah bahawa fool me once, jokes on me. I mean jokes on you. Fool me twice, jokes on me. Betul. Maksudnya bila kita dah kena tipu sekali, dah kena kencing per se dah kena kencing sekali, sudahlah. Kalau dia buat 2 kali kita terima lagi, tu katanya bodoh lah namanya. Ya, betul. Baik, maksudnya sekarang ni masa pun dah sangat menceburui kita. Betul. Dan mungkin kita perlu pergi ke pengakhiran. Namun saya nak dengar sedikit apa orang kata konklusi, kesimpulan daripada panelis-panelis kita. Saya mulakan dengan Naim, boleh ni? Boleh, insya-Allah. Sorry, tak apa nak ada suara dari tadi sebenarnya tu terbatuk-batuk kan. saya Tak apa-apa dah minum dah. Dah minum. Okey, disebabkan pilihan raya negeri Johor adalah medan baru untuk orang muda. Saya kira sebelum kita nak buat tafsiran, dan saya yakin sekarang orang-orang muda Johor, khususnya first time voter seperti saya sendiri dan rakan-rakan, tengah meneliti lagi, tengah menilik. Kita mungkin belum ada lagi firm decision kita nak pilih yang mana. Mungkin kita nak tengok calon dekat kawasan kita buat kerja ketat dan sebagainya. Jadi ini juga satu indikator buat calon-calon untuk turun ke padang, turun on ground dan lihat apa yang kita boleh bantu kepada rakyat. Bukan janji, tapi kita mahukan maklum balas daripada mereka. Itu yang pertama. Kedua, buat adik-adik, bahkan sahabat yang lebih kurang sebaya, berusia 25 tahun kan, first time voter, cuba untuk kita lihat parameter, ukuran apa untuk kita menilai sesebuah manifesto. Sebab kita jangan jadikan peristiwa kencing kali kedua full on us lah kiranya. Sebab sebelum ni mungkin kita tak ukur, kita tak letakkan apa-apa indikator, parameter tu tak nampak. Bila kita dengar orang kata nak bagi PTVTN free, kita percaya. Sedangkan ekonomi negara kita mungkin tak begitu stabil untuk membenarkan pendidikan cuma pada ketika itu. Betul. Jadi rakyat kena bijak, adik-adik kena bijak buat pembacaan. Bukan nak kata perlu buat research semata-mata lah, research membabi buta, percaya apa yang viral, tidak. Tapi cuba untuk mendekati ataupun dapatkan info-info yang verified lah, yang sahih, supaya kita tak kena kencing 2 kali. Itu yang kedua. Pertama, nasihat untuk calon-calon. Kedua, untuk adik-adik. Dan yang ketiga, saya yakin orang Johor mahukan kestabilan demi kemakmuran. Kita mahu kestabilan masa depan. Kita nak kestabilan, kemakmuran, kesejahteraan negeri Johor kita. Jadi, awal lagi kita dah nampak perpecahan, kacau bilau di pihak sana. Kita dah nampak isu-isu dimainkan di laman media semata-mata untuk shame attacking pemimpin-pemimpin kita. Tapi tidak pula Barisan Nasional menyerang semula dengan shame attacking perkara seperti itu oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi nampak tak, seperti yang saya kata, BN dah berubah. Kita buktikan dengan mendengar pendapat pandangan rakyat. Untuk itu, satukan undi kita untuk calon-calon dari Dacing. Itu saja dari saya, insya-Allah. Baik, terima kasih Naim. Itu saya sangat suka. Calon-calon daripada Dacing. Warna biru, biru ori, royal blue orang kata kod dia. Dan juga Dacing inilah yang anda perlu pangkah pada hari mengundi 12 Mac pada hari tersebut nanti. Baik, kita teruskan kepada Mubarak. Dipersilakan. Alright, pertamanya saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Iman, saudara Iman dan BNCOMS atas peluang dan platform ini, jemputan kepada saya. Jadi akhirnya saya mungkin nak komen sedikit berdasarkan apa yang Iman Naim cakap tadi berkenaan dengan peluang pekerjaan dan sebagainya. Bagi saya, rakyat Johor antara bangsa Johor adalah kelompok yang paling terkesan apa yang berlaku pada PRU ke-14 yang lalu, kerana jika pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional diteruskan, peluang pekerjaan banyak. Kita rakyat Johor akan dapat manfaat yang sangat banyak kerana kita ada HSR yang sepatutnya berada di laluan di negeri Johor ke Singapura, dari sudut peluang pekerjaannya, dari sudut pemimpin-pemimpin politik yang menjanjikan peluang pekerjaan 1 juta. Pemimpin itu datang daripada Johor yang menjanjikan kepada rakyat kebanyakan, khususnya orang Johor sendiri, yang katanya nak bawa balik pekerja yang daripada Singapura bekerja di Malaysia. Namun kita boleh lihat, semua boleh menilai apa yang kita dapat dengan apa yang dijanjikan kepada kita. Jadi mesej saya mudah saja, cukuplah sekali
kepada kita semua, cukuplah sekali kita ditipu ke, cukuplah sekali kita dikhianati, cukuplah sekali kita dipermainkan. Ini adalah waktu, ini adalah peluang yang terbaik buat bangsa-bangsa rakyat Johor, bangsa Johor, untuk memastikan anda membuat pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik. Kita sudah ada pengalaman 22 bulan, walaupun kita dari segi angkanya 22 bulan itu mungkin singkat, tapi 22 bulan yang cukup sengsara dan menderita, kerana kita tidak dapat apa-apa manfaat ataupun jaminan masa depan buat generasi muda. Tidak kira lah kita bercakap soal orang muda, kerana kita orang muda, kita mesti nak memilih kerajaan yang boleh menjamin masa depan kita. Kita sebagai mahasiswa, sebagai contoh habis belajar, kita mesti nak ada kerja. Kalau orang yang dah bekerja, mesti nak kena ada pendapatan yang boleh meneruskan kehidupan. Anak-anak nak makan minum, hari ini tu je. Kalau saya bersama dengan rakyat di bawah, kita bila turun ke ground bersama dengan masyarakat, itulah respon dia. Dia nak kerajaan yang boleh bantu dia, nak kestabilan. Jadi based on track record, semua dah boleh nilai. Jadi pada 12 hari bulan 3 2022, saya harap, saya ajak semua pengundi-pengundi, ajaklah ibu-ibu, ayah-ayah, adik-beradik, kawan-kawan satu kampung keluar mengundi dan pastikan anda memilih calon-calon daripada Barisan Nasional, kerana hanya Barisan Nasional BN saja ni, Dacing saja dah menampakkan kestabilan di situ. Tak ada sebelah jatuh, sebelah ni. Itulah jaminan kestabilan yang diberikan oleh Barisan Nasional. Kita boleh lihat, kawan-kawan boleh menilai daripada apa yang berlaku di Melaka. Perubahan yang rakyat Melaka lakukan beri ruang kepada Barisan Nasional untuk mentadbir menjadi kerajaan, dan alhamdulillah kita boleh lihat manfaat yang diterima oleh rakyat Melaka pada hari ini. Dan insya-Allah momentum ini kita akan teruskan, bawa ke negeri Johor, negeri yang sangat special, yang sangat dekat di hati saya dan Naim sebagai orang Johor, bangsa Johor. Orang Johor ni ada pride. So insya-Allah make sure 12 hari bulan 3 kita turun dan pangkah calon-calon daripada parti yang berlambangkan Dacing. Cukuplah sekali kestabilan masa depan kita berada pada tangan anda. Baik, terima kasih saudara Mubarak Penyi. Itu satu perkara yang sangat saya rasa memberikan semangat dan motivasi kepada anak muda untuk ketahui dan fahami bahawa bangsa Johor mempunyai pride, iaitu maruah diri. Jika anda ada maruah diri sebagai seorang bangsa Johor, maka anda wajib, kita kelompok sikit boleh tak? Jangan. Tak ada. Tarik balik. Jangan samakan diri kita dengan mereka. Don't lower the standard. Don't lower the Okay, standard. baik, saya tak kata wajib lah, tapi jika anda ada maruah, maka anda pangkah Dacing. Baik, Irfan. Mudah sahaja, sama macam mana mengambil semangat Naim, semangat Mubarak, ni orang Johor. Saya pernah berkhidmat pada PRU 14 yang lalu. Politik saya bermula di negeri Johor. Sebab tu kalau Naim dan Mubarak, sentimennya mereka adalah bangsa Johor. Tapi saya, negeri ini dekat di hati saya sebab di sini bermulanya perjalanan saya dalam dunia politik yang sebenar. Saya bermula di Parlimen Pasir Gudang dulu bersama Datuk Khalid Nordin dan pasukan. Kita zahirkan ketidakpuasan hati kita, kemahuan kita, kehendak kita yang inginkan perubahan kepada negeri ini pada 12 Mac 2022. 13 Mac tu insya-Allah menang. jadi kerajaan InsyaAllah. Barisan Nasional, insya-Allah. Dan itu sepatutnya anak muda hari ini kita realistik dan kita rasional dalam membuat tindakan. Tuan-tuan, kalau kita marah, tak semestinya kita turun ke jalanan. Kami pernah marah. Saya dan Barak pernah marah. Apa yang kita buat? Kita hantar referendum kepada pejabat menteri sebagai contoh. Naim pun saya rasa pernah marah. Tapi apa yang kita buat? Negosiasi dengan mana-mana pihak. Tak semestinya melalui kekasaran. Sebab negara ini terbentuk hasil daripada negosiasi, rundingan. Sebab ini bukan, rundingan ini tidak berlaku daripada perbincangan ahli politik, tapi sebenarnya ulama yang menentukan. Yang pertama, tarikh kemerdekaan. Ustaz Abdullah Fahim pada ketika itu kata, jangan ada pertumpahan darah, merdeka ini perlu dicapai melalui rundingan. Ini kata ulama, bukan kata saya. Bukan kata Iman, bukan kata Naim, bukan kata Mubarak. Dan saya nak kata, hari ini rakyat Johor, bangsa Johor, 750,000 lebih kurang pengundi pertama kali. Buat pilihan yang sebaiknya. Satu-satunya lambang
yang boleh membawa kestabilan adalah Dacing. Maka pilihlah parti ini, pangkahlah pada kertas undi anda. Kertas undi jangan bawa balik, masuk dalam peti. Kalau bawa balik, pangkah bawa balik, tak ada guna tuan-tuan. Sebab sama je, undi tu tak ada, tak dikira. Masukkan dalam peti undi dan insya-Allah pada 13 Mac selepas ditabalkan sebagai kerajaan, ditabalkan. Maka kita akan lihat perubahan demi perubahan. Sebab macam yang Naim cakap tadi, kita tidak menyajikan sebarang janji, tapi bukti insya-Allah kita boleh beri. Tapi saya ada satu pantun. Pantun. Sebelum berakhir, penutup daripada saya. Saya anak ada didik. Pergi ke pasar membeli kerapu. Dibawa balik, dibuat makan. PN dan PH kaki penipu. Di PRN Johor kita kuburkan. Wah, terbaik. Saya rasa itu pantun yang sangat baik. Tapi saya tak dapat nak beli pantun tu. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Irfan Fikri. Baik. Terima kasih kepada saudara Mubarak Kunyi. Terima kasih kepada saudara Naim Rehman atas kehadiran anda kepada studio. Dan minta maaf atas segala kekurangan. Baik. Kepada anda pelayar-pelayar FB, jika anda inginkan maklumat yang tepat, jika anda ingin tahu perkara-perkara yang terkini, jika anda ingin menjadi salah seorang yang memberikan contribute kepada kestabilan masa depan di Negeri Johor ini, silakan follow, like dan share FB page BNCOMS Official dan follow kami di platform-platform social media, ada di Twitter, TikTok dan juga Instagram. Dan juga perangkuman kepada semua ini, Barisan Nasional bukan baru sekarang stabil. Barisan Nasional bukan baru sekarang memikirkan tentang masa depan, tapi daripada dulu, kini dan selamanya akan sebegitu. Dan terakhir sekali, ingatlah bahawa 22 bulan yang kita hilang itu, bermacam-macam perkara yang hilang, bermacam-macam perkara yang kita tak dapat nak ambil balik, tak dapat nak dapatkan balik. Orang kata 5 tahun je, kita ni 22 bulan je pun dah tersiksa teruk, dan efek dia, the repercussions is, orang kata long term. Hilanglah GST, hilanglah segala punca pencarian negara kita ini. Jadi ingatlah rakyat Johor, kestabilan masa depan terletak pada tangan anda dan ianya terletak pada lambang Dacing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera.